saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Gudang, Arau, Sungai Petani dan Dungun yang membangkitkan beberapa isu berkaitan kementerian di bawah perbelanjaan ini. Isu yang dibangkitkan oleh Pasir Gudang hampir sama dengan Dungun, iaitu mengenai perbelanjaan untuk perkhidmatan dan bekalan di bawah pertahanan maritim lebih kecil berbanding dengan pertahanan udara. Ya. Saya nak beri gambaran yang lebih jelas sedikit tentang jumlahnya. Untuk senggaraan kapal TLDM sebanyak 30 juta. Untuk bahan api kapal TLDM 23.269 juta. Manakala senggaraan kapal TUDM, Tentera Udara, adalah sebanyak 160 juta. Manakala bahan api untuk TUDM adalah 34 juta. Memang ada lebihan yang agak tinggi berbanding dengan kedua-dua ini, iaitu TUDM jauh lebih tinggi daripada TLDM. Dari segi senggaraan, itu yang menyebabkan berlaku peningkatan. Kerana seperti kita tahu, keperluan alat ganti adalah lebih mahal, begitu juga dari segi kepakaran, pakar-pakar untuk membuat penyelenggaraan untuk MRO misalnya. Juga memerlukan kepakaran luar yang melibatkan keuangan yang agak tinggi. Begitu juga dari segi umur pesawat kita yang agak lanjut, yang menyebabkan kos senggaraan begitu tinggi, ya, berbanding dengan bagi TLDM untuk tentera laut. Saya setuju dengan pandangan daripada Yang Berhormat Arau tadi, supaya pembelanjaan yang lebih diberikan kepada tentera laut. Ya, tentera laut. Memang benar, dari segi pembelanjaan adalah agak kecil dan jumlah kelulusan yang diberikan jauh lebih kecil daripada permohonan kita yang sebenar. Pihak kementerian memohon sebanyak 368.842 juta untuk senggaraan kapal TLDM. Oleh mana pun kita diberikan sebanyak 203.7 juta beserta dengan peruntukan tambahan sebanyak 30 juta, menjadikan kekurangan defisit daripada yang kita pohon adalah 135.142 juta. Jadi saya terima kasih kepada Yang Berhormat Arau kerana meminta supaya diperkasakan tentera laut ini dengan menambahkan perbelanjaan supaya tiada potongan yang besar seperti yang berlaku. Yang Berhormat Arau banyak membangkitkan mengenai kawalan di Beting Patinggi Ali. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Arau. Begitu juga dengan cadangan untuk rondaan di kawasan sempadan, pembinaan jalan dan sebagainya. Kalau dalam jawapan saya itu tidak mencukupi, saya akan beri lagi jawapan secara bertulis, Yang Berhormat Arau, sebab soalan-soalan yang diberikan oleh Yang Berhormat itu tidak termasuk di dalam perkara yang kita bincangkan hari ini dari segi peringkat jawatankuasa. Walaupun saya akan berikan jawapan secara bertulis yang lebih. Kalau masih tidak berpuas hati dengan jawapan lepas, insya-Allah saya akan tambah lagi dari segi jawapan dia. Ya, walaupun seperti yang saya jawab waktu ucapan dasar dulu, iaitu kita bersetuju dengan cadangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Arau. Mengenai rundingan bilateral oleh Kementerian Luar Negeri, sukar untuk saya memberikan jawapan detail kerana ianya di bawah Kementerian Luar, dan Kementerian Luar lah yang tahu apa bentuk perbincangan, berapa kali setahun, berapa kali sebulan dan sebagainya.
Begitu juga dengan Yang Berhormat Dungun, saya dah sebutkan tadi, dari segi jawapannya hampir sama. Dan Sungai Petani, saya ucapkan terima kasih juga kepada carangan. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa perkara yang dibangkitkan seperti National Service dan sebagainya tidak termasuk di bawah perkara kepala yang kita bincangkan. Dan untuk menambahkan mekanik tempatan, ingin saya maklumkan bahawa banyak syarikat-syarikat tempatan sebenarnya yang terlibat di dalam membuat maintenance, repair dan overhaul ataupun MRO bagi aset-aset ketenteraan. InsyaAllah seperti yang dicadangkan, kita akan memperbanyakkan lagi pakar-pakar dan mekanik-mekanik tempatan untuk senggaraan ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Yang Berhormat.